Okey, Abang Wan, dah berapa lama Abang Wan berkhidmat dan bila Abang Wan pencen ni? Saya berkhidmat 22 tahun. Kalau ikut dalam tentera untuk merayakan pencen 21 tahun. Tapi saya buat 22 tahun lah. Jadi pencen pada 2010. Hmm. Tarikh tamat perkhidmatan saya 2010. Pencen 2010 tapi aktif dalam politik lebih lama daripada itu. Sebelum tu Saya lagi. sebab masa dalam perkhidmatan lagi saya dah bukan masuk ahli, tetapi uh, mengambil tahulah ya tentang perkembangan politik. Sebab tu saya selalu pesan dengan kawan-kawan saya dalam tentera. Dalam tentera kita tidak boleh melibatkan diri secara aktif di dalam mana-mana parti politik. Ini kita kena fahamlah. Kita pun tidak menyeru warga tentera untuk masuk parti mana-mana pun. Mereka tidak dibenarkan untuk terlibat dalam mana-mana program yang dianjurkan oleh parti, menjadi ahli parti dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahawa mereka adalah pengundi. Mereka dibenarkan mengundi, maka kalau mereka ada hak untuk mengundi, maka mereka perlu mengambil tahu tentang perkembangan dan juga situasi politik supaya mereka mudah untuk membuat pilihan. Bagaimana kalau mereka nak mengundi, kalau mereka tidak tahu tentang perkembangan politik, jadi mereka akan ikut je lah. Itu yang kadang berlaku. Banyak askar ni, dia ikut kerajaan. Kerajaan semasa. Siapa jadi kerajaan, sokonglah dia kata. Ini yang mengakibatkan banyak perkara-perkara yang tidak baik, ya. Soal integriti yang tidak lagi dijadikan perhatian oleh warga tentera. Kadang-kadang kita tetap mengekalkan sebuah kerajaan yang terang-terang melakukan penyelewengan, rasuah, skandal macam-macam. Jadi kita tidak ada pengetahuan tentang itu, maka kita memilih mereka lagi untuk menjadi kerajaan. Yang jadi mangsanya akhirnya kita lah, warga tentera. Dan yang lebih dahsyat lagi bila mereka bersara. Ya, keperitan tu, penderitaan tu mereka rasaikan selepas mereka menamatkan perkhidmatan. Sebab itu hari ini kalau kita tengok, banyak perhimpunan di kalangan bekas tentera. Ya, di kalangan mereka-mereka yang menuntut penyelarasan gaji contohnya dan beberapa lagi tuntutan yang dikemukakan oleh bekas-bekas tentera. Ya, sepatutnya benda ini boleh diatasi kalau sewaktu dalam perkhidmatan dulu kita mengambil tahu tentang politik, kemungkinan apa yang kita tuntut itu dah lama dah kita perolehi. Tak perlulah hari ini kita nak berhimpun, berdiri tengah panas. Dah tua-tua ni pun masih nak berkawat lagi kan, duduk tengah panas. Sedangkan pemimpin politik duduk dalam kemah. Kita dah tua-tua ni berbaris tengah padang kawat. Sebab apa kita nak menuntut hak kita? Jadi sebab itulah saya katakan pentingnya, terutamanya bagi yang sedang berkhidmat sekarang ini, mereka mengambil tahu sedikit, ya, tentang situasi politik, apa yang berlaku, ya, apakah kerajaan yang ada sekarang ini boleh diharapkan untuk menjaga kebajikan mereka. Jadi waktu pilihan raya adalah waktu yang terbaik untuk warga tentera memilih mana-mana kerajaan yang bukan saja boleh menjaga negara ini tetapi juga menjaga kebajikan anggota tentera yang sedang berkhidmat dan juga menjaga kebajikan bagi bekas-bekas tentera. Okey, Zack. Okey bang, saya nak tanya sikit berkenaan tentang apa semasa berkhidmat menjadi tentera. Uh, Masa tu saya percaya politik ni ataupun parti-parti politik ni tentera ni tak boleh nak sertai. Eh. Dan saya pun sebenarnya sepupu-sepupu saya ni tentera. Adik sepupu saya ni mungkin yang sedang mendengar ni ataupun yang sedang menonton ni pun dia tentera. Eh. Saya suka tentera. Sebelah saya ni pun ada seluar tentera yang saya gantung ni. Saya memang suka dengan tentera ni sebab apa? Sebab uh, pasukan ataupun anggota tentera ni dia mempertahankan kedaulatan negara, yang mana saya memang daripada dulu, daripada kecil memang saya suka nak main tembak-tembak dan sebagainya. Teringat cerita lama dulu apa, Harimau Rimba ke tak silap saya, cerita pasal tentera kalau tak silap saya lah. Jadi berkenaan tentang politik ini, tentera tidak terdedah secara terbuka, tapi hari ini maklumat ini semuanya boleh didapat di hujung jari. Ia berbeza dengan keadaan dulu bang. Dulu mungkin nak libatkan diri dalam politik memang tidak boleh lah kalau mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak tentera.
Tetapi pihak kerajaan sewenang-wenangnya menggunakan tentera ini sebagai life jacket, sebagai fixed deposit untuk mereka mengundi pihak kerajaan pada ketika itu. Dan pada waktu itu juga, kalau kita lihat kebanyakannya di semua kem-kem tentera ni boleh dikatakanlah peti undi yang memenangkan pihak pemerintah. Hampir semuanya daripada kem-kem tentera ni. Mungkin abang ada pengalaman sedikit berkenaan tentang apa perkara tu bang, kalau abang boleh ceritakan sedikit. Dia undang-undang ni sama dulu dan sekarang tetap sama, iaitu warga tentera tidak dibenarkan menyertai mana-mana parti politik. Cuma bezanya sekarang apabila mereka tidak lagi boleh ataupun takut nak mengikuti mana-mana program penerangan yang dianjurkan oleh parti-parti politik. Kalau dulu nak menghadirkan ceramah dalam mendengar ceramah pun mereka takut, sebenarnya peraturan tidak melarang pun mana-mana warga tentera untuk mengikuti ceramah-ceramah politik, tidak ada larangan. Yang tak bolehnya kita menjadi ahli, kemudian kita terlibat dalam program tu. Contohnya kita pacak bendera ke, kita jadi tukang kutip derma ke, ataupun kita jadi pengacara ke, dalam program tu tak boleh. Datang hanya untuk mendengar, itu tidak salah. Dan kebanyakan dulu tentera, dia takut nak dengar pun dia takut. Nak dengar ceramah politik tu dia takut. Jadi sekarang ini maklumat di hujung jari, IT kan sekarang ni dah sampai ke dalam camp, boleh melalui YouTube ada ceramah live, Facebook pun ada ceramah live. Sekarang ni kita ada Clubhouse lagi kan, kita buka. Sebab tu kita minta kawan-kawan yang ada dalam Clubhouse ni, kalau ada adik-beradik warga tentera, kawan-kawan yang warga tentera, kita promote Clubhouse ni supaya mereka dapat dengar sembang-sembang politik di sini dan mereka tahu perkembangan politik. Sebab mereka mungkin tak berani nak dengar ceramah-ceramah politik di luar sana, tapi mereka boleh ikuti melalui live macam malam ni. Kemudian sembang-sembang kita di Clubhouse bersama rakan-rakan, dan saya percaya di Clubhouse kita ramai juga yang pernah bekerja dalam ATM ataupun polis. Ada mereka ini boleh share dengan kawan-kawan bagaimana kita nak dapatkan pengetahuan tentang politik semasa. Sebab itu saya katakan bezanya dulu dan sekarang adalah tentang kemajuan maklumat sekarang ni. Maklumat di hujung jari, dan mereka tidak perlu tidak ada alasan lagi nak kata takut nak dengar ceramah. Sekarang ni ceramah boleh masuk ke dalam bilik masing-masing, dalam barek tentera, dalam rumah keluarga tentera. Cuma tak mahu saja kita ambil tahu tentang perkembangan politik. Sebab tu saya katakan sekarang ni warga tentera bertuah kerana mereka boleh mendapatkan maklumat dengan begitu cepat, begitu tepat, sebab tanpa mereka perlu hadirkan diri dalam mana program, mereka boleh ikuti melalui YouTube, live Facebook, Space, macam-macam. Sekarang ni medium yang dah ada, media sosial. Macam sini ada Clubhouse. Jadi mereka boleh ambil bahagian dan duduk sama lah untuk mendengar. Tidak ada sebab nak mereka katakan saya tak tahu maklumat kan. Tinggal lagi kita nak ambil tahu ataupun kita tak nak ambil tahu, itu aja.